Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua follower-follower kita maupun newbie-newbie yang sedang menonton saya punya sesi live wajib pada setiap hari Rabu pukul 3 petang. Okey. Saya mengucapkan semoga anda sihat-sihat belaka walaupun anda berada di mana sahaja. Hari ini berapa bulan? Hari ini 6 hari bulan 3 dan seperti biasa saya akan bersiaran secara langsung setiap hari Rabu pada pukul 3 petang bagi sesi Pit Stop Saham. Okey, sebelum itu saya nak mengucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja join saya punya sesi live pada petang ini. Alright, sebelum itu kan saya dapat information pada malam tadi bahawa Facebook kita mengalami satu masalah ataupun cabaran lah saya kata. Saya pun tak pasti apa punca sebenarnya yang berlaku dekat dalam Facebook tu. Dan saya mungkin boleh membuat satu andaian bahawa kita punya viewer pada petang ini mungkin sedikit berbanding pada minggu-minggu lepas. Okay? Mungkin masalah Facebook yang anda tak dapat login ataupun sebagainya. Mungkin yang sedang menonton saya ni sekarang ni mungkin boleh bagi feedback pada saya. Apa masalah sebenarnya kat Facebook ni kan? Alright. So, sebelum itu, saya nakkan engagement daripada anda sama ada dapat mendengar suara saya dengan baik ataupun tidak. Boleh komen di ruangan komen jelas. Okay. Seperti yang saya membuat andaian, memang hari ini tak ramai yang akan join saya punya sesi live saya dan kita juga menghadapi masalah untuk menghantar reminding dekat semua kita punya student PSM 2.0. Okey, kita ada masalah WhatsApp Blast di mana saya dah cuba untuk menghantar kita punya reminding sesi pit stop pada petang ini, pada hari ini, namun saya gagal juga untuk menghantar mesej tersebut dekat nombor telefon anda. Namun begitu, kita teruskan saja sesi live pada petang ini. Okey, memang saya jangkakan akan dapat efek yang tidak baik kerana jumlah pun agak sikit pada petang ini. Mungkin masalah dari segi Facebook yang tak boleh login dan kami juga mempunyai masalah untuk menghantar sesi reminding bagi program Pit Stop Saham pada hari ini. Okey, selamat datang saya ucapkan pada Aisyah Suni yang sedang menonton saya punya sesi live pada petang ini. Sepatutnya tajuk pada petang ini saya kira satu tajuk yang sangat penting di mana kita seharusnya mempunyai satu mindset yang betul dalam trading. Dan bila kita mempunyai mindset yang betul, bagaimana kita nak merebut peluang di hadapan kita, terutama sekali pelaburan di Bursa Malaysia, dan kita membuat analisis terhadap peluang-peluang tersebut sama ada kita nak membeli ataupun kita nak hold ataupun kita nak menjual. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini bersama dengan saya, Hakim daripada tim Saham Masri. Okey, mungkin saya boleh wish selamat datang tersebut kepada Puan Aisyah Suni, Muhammad Al-Safarin bin Muhammad Zahidi. Okey, mungkin anda boleh komen di ruangan komen sama ada dapat mendengar suara saya dengan baik ataupun tidak. Boleh komen dulu supaya saya dapat pastikan anda dapat mendengar suara saya dengan jelas dan baik. Sementara itu saya nak nunggu komen daripada anda tu. Saya mungkin boleh wish selamat datang kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini. Okey, iaitu Syed Muhammad Faizal, okey, Ahmad Raluddin. Okey. Alright. Okey, Ahmad Raluddin, suara jelas. Okey, terima kasih tuan kerana bagi feedback kepada saya. Okey, okey, mungkin Encik Abdul Wahab Saudi, Waalaikumsalam. Okey, alright. Okey. Mungkin kita ada masalah yang ramai yang tak boleh masuk pada petang ini. Mungkin masalah dari segi Facebook yang tak boleh login dan sebagainya. Saya sendiri pun malam tadi ada masalah nak login, nak jawab soalan-soalan daripada analisis saham daripada student kita sendiri. Okey, tiba-tiba terlock out kan. Saya pun khawatir juga apa masalah sebenarnya ni kan. Okey.
mungkin izinkan saya terlebih dahulu untuk menerangkan sesi program Pit Stop Saham. Okey, merupakan satu sesi yang dibangunkan oleh tim Saham Masri khas khususnya kepada mereka yang ingin dibantu, yang ingin dibimbing, terutamanya sekali dalam analisis asas saham. Jadi program ini dibangunkan oleh kami, bertujuan tadi tu berhenti sebentar dan perhatikan kesilapan yang pernah anda lakukan sebelum anda memuncak lebih laju dalam saham. Dia merupakan satu analogi lah bila kita memandu sesebuah kereta, terutama sekali kereta F1. Kita tak adalah memandu F1, tetapi kita memandu kereta biasa dan kita menganggapkan kereta kita macam F1. Bila kita memandu kereta kita, sampai satu masa kita perlu berhenti seketika untuk kita check up kereta kita sama ada check and balance, skru dia okey ke, dia punya gearbox dia okey ke, minyak pelincir perlu ditukar ke, dah sampai mileage ke. Jadi bila kereta F1 ni sampai satu period, dia akan masuk dekat bengkel dia untuk dia buat check and balance. Bila dah masuk dah lebih kurang dalam 10 second, bila dah betulkan semua benda-benda yang perlu ditukar, yang perlu dibetulkan, dan dia kembali semula ke dalam track untuk berlumba. Begitu juga dengan kita sebagai seorang trader. Kita tak semestinya berada di atas best je kan. Kalau macam tu ramai orang kaya kan. Sometimes kita akan kena libas dengan pasaran market. Terutama sekali bila saya sendiri, pengalaman saya tahun 2019, bila saya menghadapi keadaan PKP, pandemik kan, kita punya trading sebelumnya okey je, maintain 1,500 seminggu ataupun 2 minggu. So sekiranya sebulan saya boleh gain 3,000, 4,000 duduk kat rumah sahaja. Jadi bila keadaan pandemik tu berlaku, dan itu adalah satu kali pertama saya menghadapi situasi keadaan ekonomi yang teruk, saya berhenti seketika dan muhasabah diri apa yang saya nak kena buat. Sepatutnya kita semua begitu. Kita tidak menyalahkan orang lain. Dalam keadaan ekonomi yang teruk pada tahun 2019, saya membuat analisis semula, saya mengkaji semula apa yang patut saya buat demi penambahbaikan, dan alhamdulillah saya masih lagi di sini untuk trader, dan juga sekarang ni saya pun menjadi seorang trainer di tim Saham Masri untuk membantu dan membimbing anda, terutamanya dalam membuat kajian asas saham. Sebelum saya nak pergi membuat perbincangan tajuk kita pada petang ini, mungkin saya boleh ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada diri anda sekali lagi kerana anda sangat-sangat committed kepada diri sendiri untuk join sesi live saya pada petang ini demi mendapatkan ilmu yang saya ingin kongsikan kepada anda. Walaupun saya tahu sekarang ni weekday, waktu bekerja, tetapi mungkin anda mengambil inisiatif untuk berhenti seketika dan mendengar saya punya sesi live pada petang ini. Tahniah saya ucapkan. Walaupun tajuk kita pada petang ini hanyalah membincangkan tentang mindset, kemudian kita mindset, peluang dan juga analisis. Bagaimana tajuk pada petang ini rentetannya daripada mindset yang betul jatuh kepada mencari peluang, dan peluang tersebut kita membuat analisis sama ada kita nak grab ataupun tidak. So sekarang ni saya nak menceritakan pengalaman saya lah ya. Bila kita berkongsi sesuatu peluang, sesuatu ilmu, sesuatu opportunity untuk kita membuat nilai tambah dalam diri kita ataupun dari segi kewangan poket kita, saya perhatikan terutamanya bangsa kita tidak merebut peluang tersebut sebaik mungkin. Jadi kan apabila saya menyampaikan sesuatu peluang, sama ada dalam stock market ataupun unit trust ataupun apa sahaja perniagaan di luar sana, saya melihat bangsa kita tidak mengambil peluang tersebut secepat mungkin dan sebaik mungkin. Jadi kan saya berhenti seketika dan memikirkan apakah penyebab utama yang menyebabkan kita tidak mengambil peluang tersebut. Jadi kan kalau saya sendiri membuat sesuatu analisis tentang apakah perniagaan yang baik untuk dihidangkan kepada anda, namun jika kita tidak mempunyai mindset yang betul dan kita tidak bersedia untuk merebut peluang tersebut, saya kira belum masanya untuk saya memberi perkongsian, dan saya rasa anda tidak bersedia untuk merebut peluang tersebut.
Okey, ini pengalaman saya Pengalaman saya dalam bas daripada KL nak ke Johor Bahru. Okey, waktu maghrib saya berkenalan sebelum tu dengan seseorang yang berada di Borneo, okey, dan dia memang berminat untuk tahu tentang pelaburan, okey, dan saya menerangkan tentang bagaimana kita boleh mengetahui pelaburan tersebut pelaburan yang betul ataupun tidak, dan saya membuat perbincangan yang structured dengan dia. Kemudian beberapa minggu kemudian saya nampak status dia adalah dia berminat untuk join saham pelaburan yang menjanjikan pulangan tetap. Nanti kita akan detailkan bagaimana pulangan tetap yang contoh kita letak RM300 dan kita dapat gain lebih kurang dalam RM10,000 dalam masa 3 minggu. Jadi kan bila pelaburan tersebut menawarkan pulangan yang tetap, jadi kita dah boleh consider pelaburan tersebut adalah manipulated ataupun scammer. Jadi saya rasa sedih apabila saya dah menyampaikan sesuatu peluang yang baik, okey, sedihnya beliau tidak mengambil peluang tersebut dan pergi tempat yang dia sendiri kata pada diri dia, okey, saya rela untuk di scam. Jadi itu situasi yang saya hadapi. Bila kita dah menawarkan sesuatu peluang dekat luar sana, okey, anda tidak mengambil peluang tersebut. Mungkin, okey, anda tidak mempunyai pengetahuan, anda mungkin mempunyai desakan hidup menyebabkan anda membuat keputusan yang sangat singkat. Okey. Kemudian dalam minggu lepas juga saya menerima satu mesej daripada kawan saya sendiri. Dia kata, Hakim, aku nak masuk pelaburan ini, bayar RM95 dalam masa 2 minggu ke 3 minggu macam tu dapat RM13,000. Jadi kan saya terangkan kepada dia melalui muamalat. Okey, bila sesuatu perniagaan yang menjanjikan keuntungan tetap bagi satu tempoh masa tertentu, kita dah boleh putuskan bahawa pelaburan tersebut ataupun perniagaan tersebut adalah scammer ataupun manipulated. So mudah tak? Bila kita ada ilmu, bila kita ada knowledge, kita tahu bagaimana untuk kita bertindak dan kita boleh dengan warasnya kita boleh mempertimbangkan untuk kita melibatkan diri dengan perniagaan tersebut ataupun tidak. Jadi penting sangat sekarang ni topik kita secara tak langsung yang saya pun dah membintangkan tadi, bila kita bila mindset yang betul perlulah disokongkan dengan ilmu dan juga pengetahuan yang betul. Jadi tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang betul, bagaimana kita nak membuat satu tindakan ataupun keputusan yang betul dalam pelaburan? Kerana itulah bila kita tidak ada ilmu, kita tidak ada pengetahuan, mungkin pengalaman sedikit dalam pelaburan, kita tersalah membuat tindakan. Jadi kan tajuk kita di bawah mindset, priority kita adalah ilmu. Okey, saya tulis dekat depan. Okey, kita punya whiteboard dia. Kita punya Samsung Flip ni ada problem sekejap. So saya on off dulu. Ilmu ditandai yang betul. Okey, saya mungkin boleh baca beberapa komen dekat sini. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang baru sahaja join saya punya live. Okey. Daripada Puan Latifah Faizal, Assalamualaikum TNM. Okey, Indah Nabia Kanun hadir. Nafiza Ibrahim, ilmu dan tindakan yang betul dalam pelaburan. Okey. Puan Nafiza Ibrahim, kita akan go through point ni. Untuk pengetahuan anda, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan Tuan Nizam Malik. Saya Tuan Hakim. Ramai yang terkeliru kami berdua ni. Pergi mana-mana pun, naik flight pun semua kata kami adik-beradik kan. Jadi Tuan Nizam sekarang ni berada di Langkawi, sedang mengikuti satu program bersama dengan Dr. Azina Osman. Okey. So saya sekarang ni berada di live di FB page Tuan Nizam Malik dan saya adalah Tuan Hakim. Okey.
Penting tau, penting sebelum kita nak melibat apa-apa pun dalam perniagaan, kita kena ada ilmu. Sama ada ilmu tersebut sedikit ataupun tidak. Okey, sama ada kita mempunyai pengalaman ataupun tidak, sekurang-kurangnya kita mesti ada ilmu dengan apa yang kita libatkan diri dalam perniagaan, dalam suatu perniagaan. Okey? Alright. Jadi kan tajuk kita yang pertama adalah mindset. Okey, tajuk pertamanya adalah ilmu. Okey, sekarang ni Johor Bahru tengah hujan. Mungkin ada sedikit gangguan dari segi wifi. Jadi kalau terputus tu saya rasa mungkin disebabkan oleh masalah cuaca dekat luar lah. Okey, pentingnya bila kita kena ada ilmu. Okey, bila ada ilmu, ilmu ni terpecah kepada dua. Okey, saya sentiasa berkongsi dengan tuan-tuan dan juga perempuan di mana di bawah tajuk ilmu kita kena ada sistem, dan coach. Saya rasa minggu ni saya akan lebih telus dalam kita nak bercakap mengenai mindset yang betul. Bila kita nak ada ilmu, sudah pastilah kita kena menghadiri kelas. Okey, kami di tim Saham Mastery ni memang kita ada mewujudkan satu program iaitu namanya Premier Saham Mastery. Okey, dan kita memang membantu dan juga membimbing. Okey, apa yang saya perhatikan, okey, dalam saya encourage orang untuk mendapatkan ilmu, sudah pasti ada bayaran di belakangnya, betul? Dan kebanyakannya susah saya nak mempengaruhi orang untuk membayar sejumlah wang dekat mana-mana kelas. Okey, itu adalah cabaran saya untuk mempengaruhi orang. Tetapi orang-orang yang pernah saya jumpa ni, untuk mereka membuat tindakan yang betul, mereka telah pun pergi satu pelaburan yang kena scam, dan mereka dah kena scam pun. Bila jumpa dengan saya semula, okey, mereka akan ceritalah, meluahkan itu dan ini, berkongsi tentang kesedihan mereka. Saya ingat lagi sebulan yang lepas di mana saya menerima satu panggilan. Okey, mereka telah pun rugi sebanyak RM90,000. Bila saya mencadangkan untuk mereka berdua menghadiri kelas yang dianjurkan oleh kami ataupun mana-mana kelas pelaburan di luar sana, mereka menolak. Okey, mungkin anggapan saya pada masa itu, mereka memikirkan dengan jumlah wang yang dibayar untuk mendapatkan ilmu itu satu kerugian. Saya boleh membuat andaian begitu sebab mereka tak nak untuk join kelas dan mereka pergi tempat satu pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tetap untuk satu tempoh masa yang tertentu, dan mereka melabur, kemudian mereka rugi. Bukan setakat dua orang saja, saya dah menerima sama ada secara direct dengan saya, mengadu dengan saya bahawa mereka telah pun mengalami kerugian beratus ribu ringgit dengan membuat loan. Itu direct dengan saya. Dengan indirect, banyak lagi yang bercerita, yang menyampaikan dengan saya. Orang-orang yang kena tipu ni memang kebanyakannya mereka tidak ada ilmu dari segi teknikal ataupun fundamental ataupun khusus dalam bidang pelaburan. Itu adalah andaian saya melalui pengalaman saya berdasarkan cerita-cerita yang orang tersebut cerita dengan saya maupun pihak ketiga mewakilkan cerita dengan saya. Okey, bila kita ada mindset yang betul, ilmu yang betul, kenapa anda rasa patut rugi ataupun culas mengeluarkan sejumlah wang untuk anda membuat pembayaran?
Okey, secara jujurnya saya dah berhabis lebih kurang dalam 50,000 dalam masa 8 tahun untuk mencari ilmu sahaja. Dan saya memperuntukkan lebih kurang 4 tahun untuk saya belajar, dan kemudian okey, barulah saya mempunyai satu kefahaman yang stabil untuk membuat keputusan dalam pembelian sesuatu kaunter di Bursa Malaysia, terutama sekali di stock market. Okey, penting tak ilmu tu? Penting. Jadi saya berkongsi dari segi pengalaman. Saya tak ada pun rasa nak kedekut dan culas kepada diri sendiri dalam mendapatkan ilmu. Jadi saya rasa sedih dan tertanya, apa sebenarnya masalah tuan-tuan dan juga puan-puan, terutama sekali newbie yang sedang menonton okey saya punya sesi live. Bila kita menawarkan sesuatu kelas okey kepada anda menolaknya, mungkin anda mengandaikan tak perlu ataupun mahal, dan anda membuat pinjaman loan ratusan ribu ringgit dan pergi ke bahagian pelaburan yang mencurigakan. Bila kita nak tengok mencurigakan ni, saya meletakkan syarat muamalat, okey, di mana kalau pelaburan tersebut menjanjikan pulangan yang tetap untuk sesuatu tempoh masa, saya dah boleh buat andaian bahawa pelaburan tersebut adalah scam. Dan kebanyakan orang nak ke situ. Jadi soalan saya, apa masalah anda sebenarnya? Mungkin boleh komen dekat bawah ni, sebab kita nak mencungkil apakah punca menyebabkan anda tak nak meletakkan mindset yang betul, iaitu nombor satu poin adalah ilmu. Okey, di mana ilmu ni terbahagi kepada dua, sistem dan coach. Okey, kenapa anda begitu culas dan rasa susah hati, ataupun dengan lebih bahasa kasarnya, anda berkira dengan diri sendiri untuk mendapatkan ilmu? Okey, so sekarang ni kan saya perlukan feedback daripada anda. Apa sebenarnya menyebabkan anda tak nak ataupun tak mahu nak mencari ilmu yang betul dalam pelaburan? Mungkin boleh komen di ruangan komen sekarang ni. Saya nakkan feedback daripada anda. Sementara itu saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live. Saya Hakim daripada tim Saham Masri, merupakan trainer di sini, dan tugas saya sudah pasti untuk membantu dan membimbing anda dalam membuat kajian asas saham di Bursa Malaysia. Okey, saya nak baca komen daripada Encik Abdul Wahab Saidi. Masuk kelas TNM Best, mudah faham. Okey, saya kan dah 8 tahun, 9 tahun kan. 2-3 kelas yang mahal-mahal saya dah masuk. Bila saya join dengan Tulisan Malik, okey, teknik Z yang menggunakan 3 indikator itu sangat membantu saya dalam membuat analisis. Apabila banyak sangat information, jadi benda tu jadi kecil. Saya perlu mempertimbangkan 3 sahaja perkara untuk membuat keputusan. Okey, ada orang yang nak bahagi ni. Nafizah Ibrahim nak pulangan dalam bentuk wang cepat. Bukan mungkin, itu betul. Saya dah 8 tahun dalam bidang ini. Okey, kebanyakannya bangsa kita terlibat dalam sesuatu pelaburan yang tak patuh syariah maupun kena scam sebabkan mereka nak pulangan yang cepat. Kerana itu penting saya letakkan ilmu. Ilmu saya letakkan yang pertama. Tetapi saya kecewa bila saya dah kongsikan sesuatu peluang yang sangat baik di depan mereka. Mereka dengan indirectly mereka tak nak. Mereka kata tak nak. Mereka nak mana? Bila mereka naikkan status dekat dalam WhatsApp ataupun dekat Facebook, saya terbaca mereka nak join pelaburan yang berbentuk scam. Berbentuk scam tu macam mana? Kalau sesuatu pelaburan menjanjikan pulangan tetap untuk sesuatu tempoh masa tertentu, saya dah kira benda itu scam. Sebab saya meletakkan syarat muamalat di depan saya. Sebelum saya membuat satu keputusan, syarat muamalat itu perlu penting untuk saya mempertimbangkan sama ada pelaburan ataupun perniagaan tersebut patuh syariah ataupun tidak, atau scam ataupun telus. Jadi kerana itu saya meletakkan ilmu. Kan? Alright. Betul tu teknik Z. Okey, daripada Encik Wahab, Abdul Wahab Saidi, betul tu teknik Z, mantap. Daripada Encik Muhammad Zaidi, terlalu cepat nak dapat keuntungan tanpa kaji kebenaran platform. Okey, Encik Abdul Wahab Saidi, sebab kita tuan dah masuk kita punya sistem. Okey, kepada newbie ni kat luar sana tu, macam mana kita nak selamatkan mereka? Kalau saya mendapat feedback daripada kalian semua yang kata, oh okeylah, Well Academy ataupun Tim Saham Masri nak buat duit, kena fikir dan pertimbangkan. Kita buat bisnes, for sure kita ada meletakkan kos ke depan sana untuk kita menjana keuntungan. Tetapi kalau mereka kata, oh dengan IDEO sahaja boleh buat duit, kena faham, saya 8 tahun, 9 tahun okey, membuat kajian, dan itulah core business kita. Core business kita dalam bentuk servis, bukan dalam bentuk barang.
Jadi dengan Ailio tu dia punya macam mana ya? Transform Ailio tu berbentuk peluang. Kalau anda beli barang dekat bawah tu, beli Maggi, beli minyak, itulah barang yang you dapat. You bayar, you indirectly ataupun directly dapat barang tersebut. Tetapi kami dalam servis sektor ni, barang tu kami bentukkan dalam bentuk suara, dalam bentuk komunikasi. Bila komunikasi ni dalam bentuk peluang, you tak nampak dalam bentuk peluang kerana mindset pertama tak ada ilmu. That's why you abaikan benda tersebut. Dah lah abaikan benda yang betul, pergi join scammer pula kat sana. Kenapa saya katakan kita bangsa Melayu paling banyak melibatkan diri dengan scammer? Bukan saya keluarkan data tersebut. TPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, telah mengeluarkan satu jumlah bahawa bangsa kita lah yang paling banyak kena scammer. Yang saya jadi terkejutnya, saya di tim Saham Mas ini menyampaikan satu benda peluang yang bagus, kamu tolak benda tu, tapi pergi pula dekat tempat scammer, sanggup kena tipu 90,000, 100,000, 200,000 buat loan. Lepas tu dah rugi, datang jumpa kami dengan andaian kami dapat menyelamatkan anda. Satu, itu buat mindset salah. Dah lah buat salah, buat loan, join scammer, lepas tu datang jumpa kami nak selesaikan masalah anda dengan menyelesaikan masalah yang sedang mengalami kerugian. Adil tak pada pihak kami? Adil tak pada diri tuan-tuan dan juga puan-puan sendiri? Tadi itu tajuk saya pada pagi ni, pada petang ini, dia berbentuk macam mindset. Tapi jika mindset kita tak betul, itu sebab ramai orang yang kena scam. Dan bila kita terdesak dengan keadaan kita tak ada duit, dan kita cuma ada duit sedikit saja, kata 10,000 dalam akaun kita, itu yang kita laburkan 10,000 habis terus dekat platform yang salah. Assalamualaikum Tuan Hakim. Nak join kelas tapi segan pasal slow learner, faktor usia. Tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini kita ada satu proses. Kita ada satu kaedah sistem. Cuma apa yang saya boleh nasihatkan, bila kita nak melibatkan diri dengan dunia pelaburan saham patuh syariah di Bursa Malaysia ni, adalah kita kena rajin je, tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya perlu pandai. Saya yakin Tuan Nizam pun berkongsi perkara yang sama. Bila kita nak melibatkan diri dengan dalam Bursa Malaysia ataupun pelaburan atau apa-apa platform, unit trust ke, kripto ke, kita kena rajin membuat analisis. Tuan Iman saya akan contact tuan nanti, InsyaAllah directly. Saya akan direct dengan tuan. Nanti saya akan call ataupun saya akan WhatsApp. Saya akan message tuan melalui Facebook dan kita interact. InsyaAllah akan ada two-way communication dan saya akan cuba bantu tuan nanti. Ada video boleh tengok banyak kali, jangan risau. Encik Abdul Wahab Saidi. Di PSM, Pilihan Saham Mastery 2.0, kita memang ada satu video lengkap. Ada 5 modul daripada asas hinggalah kita boleh buat keputusan membeli dengan menjual. Dan jika tuan boleh join kami PSM package VIP, di mana kita ada personal coaching, dan tuan boleh melayari video tu banyak kali selama 6 bulan, dan tuan boleh interact dengan saya untuk pemahaman. InsyaAllah jika tuan rajin buat analisis banyak kali, cepat faham dengan saya punya yang kita punya sistem, iaitu sistem Z, tuan boleh buat duit. Nanti saya akan go through satu persatu. Kalau tuan fikir Merano ada pada petang ini, mungkin tuan fikir Merano boleh join pengalaman tuan bersama-sama dengan saya. Bila saya bukan personal coaching, tapi saya call dia untuk saya bimbing dan bantu daripada peringkat 1 hinggalah dia faham. Cuma beliau sedang sibuk sekarang ni untuk persediaan Ramadan yang akan datang. Dia merupakan seorang guru agama madrasah di utara negara kita. Puan Nafizah Ibrahim, faktor usia tak penting. Yang penting ialah minat dan azam yang kuat untuk terus berjaya dalam pelaburan saham. Terima kasih Puan Nafizah. Itulah pengalaman saya yang saya nak kongsikan. Kita tak perlu pandai. Tak perlu pandai dalam pelaburan saham ni. Kita perlu rajin saja untuk kita memahami teknik Z ketiga-tiga indikator tu. Kalau kita dah fahami 3 indikator tersebut, insya-Allah nak dapat 10 ke 20% sangat tinggi potensinya jika anda dapat kenal pasti permulaan awal uptrend.
kepada student-student kita yang sedang mendengar ni, permulaan awal uptrend, MACD berada di bawah dan buat persilangan ke atas. Saya dapati ramai dalam kalangan kita mulakan persilangan dekat atas. Di mana kalau kita nak beli boleh, cuma peluang kita nak dapat profit tu agak kecil berbanding jika seperti saya seperti saya jujur, okey, saya ambil apabila MACD membuat persilangan permulaan awal uptrend, di mana saya dapatkan 20 ke 30% dalam masa 2-3 bulan sangat mudah. Kerana itu apabila saya dah ada ilmu, saya dah faham, okey, saya pula ada duit, okey, pengalaman dah ada, nak tekan 50,000 sangat yakin. Kerana apa? Kita dah ada trading plan. Tak apa, nampak kat situ. Okey. So, bila saya nampak trading plan dekat situ, saya dah faham sistem, kenapa nak perlu takut? Tetapi benda ini perlukan proses. Okey, daripada Tuan Syed Muhammad Faizal Al-Idrus, Tuan Hakim, bulan Ramadan nanti still ada juga ke sesi live ni? Ada. Kita akan proceed sesi live untuk pit stop saham seperti biasa, insyaAllah. Cuma mungkin dalam minggu raya tu kita tak adalah kan, kita semua akan bercuti. Dan mungkin saya akan buat sesi live di kampung bersempena dengan hari raya. Saya cuba minta dengan Tuan Nizam untuk bawa handphone ni ke rumah, ke kampung untuk saya buat sesi live pada hari Rabu. Rasanya kita raya hari Rabu ke? Kalau raya hari Rabu, saya tak naklah buat live hari Rabu. Kita mungkin buat live hari berikutnya. Okey. Ni baru saja poin pertama ni. Ya Allah, kejap saya pergi minum air sekejap ya. Okey. So sekarang ni faham ke faham dengan apa yang saya sampaikan pada petang ini? Kita baru saja masuk poin pertama, mindset, ilmu, di mana di bawah ilmu kena ada sistem, kena ada coach. Tak payah nak tipu saya, tak payah nak kata saya tak perlukan coach, saya tak perlukan sistem. Okay, saya perlu hanya pergi ke YouTube ataupun baca buku. That was happen to me. Bila saya membaca buku, saya memang suka membaca. Bila kita membaca, banyak term-terms yang kita tak akan faham. Okey, terutama sekali kita dalam bidang lain, tiba-tiba masuk dalam bidang pelaburan, kita tak akan faham jargon-jargon yang ataupun terms yang dalam investment seperti EPS dan sebagainya, semuanya, earning per share, apa lagi kita boleh tengok dengan NTA. Kita tak faham dan kita perlukan guru untuk mempercepatkan pemahaman kita. Jadi jika ada saya terima ataupun dekat dalam ni yang membuat andaian, okey, saya tak perlukan ilmu, saya tak perlukan sistem, saya tak perlukan coach. Sistem ni adalah sistem Z tu dia, 3 indikator tu. Kalau kita tak faham sistem tersebut, bagaimana kita nak membuat perbintangan, membuat consideration untuk kita membeli ataupun menjual. Okey, dan untuk kita cepat faham, kita kena ada coach. Saya membaca buku lebih kurang dalam 6 bulan ke setahun. Untuk mempercepatkan kefahaman saya tu, saya kena attend kelas. Jadi, kenapa takut ataupun culas nak mengeluarkan sejumlah wang untuk ilmu, untuk sistem, untuk coach, sedangkan kita dah dapat feedback tadi bahawa sistem yang dipraktiskan oleh Tuan Nizam Malik dah proven terbukti berkesan. Satu lagi minda satu lagi dalam kita mindset Okey, poin nombor 2. Saya pernah menerima satu WhatsApp message, dia kata teknik Tuan Nizam ni proven ke? Saya jadi macam terkejut seketika. Maksud proven ni apa dia? Proven ni kalau boleh dalam anggapan dia adalah untung saja. Jadi maksudnya sistem itu dikatakan proven apabila kita sentiasa membuat untung tanpa ada kerugian. Sekali lagi saya nak buat penjelasan dekat sini. Syarat muamalat pembeli penjual barang untung rugi akad. Saya nak highlightkan untung rugi ni, syarat keempat. Jika sesuatu perniagaan yang kita ceburi, okey, kalau tidak ada untung dan rugi, perniagaan tersebut tak fix syariah compliance. Jadi, apabila anda bertanya kepada diri sendiri, adakah teknik Tuan Nizam ni proven? Proven lah. Sebab kami ada satu sistem, jika
sesuatu saham yang anda beli tu mengalami kerugian, anda kena disiplin untuk cut loss. Kalau untung, anda kena jual. Di mana? Di luar Bollinger Band. Saya sebut di luar Bollinger Band. Kita boleh cakap saja di luar Bollinger Band, tetapi anda secara langsung yang perlu dibantu dan juga disokong untuk memahamkan semua indikator-indikator dalam sistem Tuan Nizam Ali. Okey? Jadi bila kita mindset yang salah ni, asyik fikir nak untung sahaja, bila anda mengalami kerugian, anda akan menyalahkan orang lain lah. Okey? Jadi poin ketiga, menyalahkan orang lain. Penting ya mindset ni. Bila kita menyalahkan orang lain, contoh anda pergi satu kelas, okey, anda kata kelas tu tak proven pun dengan sistem you, dengan you punya objektif. Okey, you kutuk, you maki dia. Kemudian you masuk kelas orang lain pun happening benda yang sama. You kutuk orang tersebut kan. You bagi satu andaian ataupun underestimate orang tersebut. Saya pun macam anda juga. Marah sana, marah sini masa kelas yang pertama, yang kedua, beribu dah habis. Apa yang saya buat adalah saya duduk sekejap. Saya buat satu analisis yang baru, saya buat muhasabah diri. Okey, dia bukan sebabnya tak proven. Kita mempunyai kita ni berseni. Okay, kita mempunyai cara dan juga matlamat yang berbeza dengan orang lain. Mungkin kaedah orang ini tak fit dengan kita. Cari yang lain. Okey, saya dulu guru pertama saya yang macam ni. Asyik cakap tentang fundamental, tetap juga tak boleh buat duit. Saya pergi pula guru yang kedua, okey, belajar teknikal, tetap juga tak boleh buat duit. Dan saya tunggu beberapa masa tempoh, okey, dan saya gabungkan teknik kedua ni, barulah saya nampak apa yang saya nak buat. Okey, jadi menyalahkan orang lain ni, terang saya katakan salah. Walaupun anda dah pergi kelas, mungkin kelas tersebut orang kata bagus, bila you join tak bagus, okey, dan you pergi cari orang lain pula pun tak bagus. Apa yang penting sekarang ni, you kena duduk dan buat ulang kaji sebaik mungkin, okey, dan fahamkan sistem ini, tepuk dada, tanya selera. Adakah benda ini, kaedah ini kena dengan saya? Itu yang saya buat. Bila turning point Allah bagi pada saya, now okey, bila you dah buat kajian teknik daripada guru ini, teknik daripada guru B, okey, gabungkan, saya tahu pada diri saya. Untuk pertama ilmu, kemudian asyik fikir nak untung saja, menyalahkan orang lain. Kena faham mindset yang betul. Pelaburan atau perniagaan memerlukan masa. Setiap kita mempunyai clock yang berbeza. Ada orang pergi satu kelas, dia dah faham. Ada orang pergi 2 kelas pun tak faham. Ada orang pergi 3 kelas tak faham. Pergi pergi kelas yang keempat terus putus asa. Nampak tak apa yang saya cakap dekat sini? Kalau anda betul-betul minat dengan apa yang anda nak buat, okey, anda faham tentang risiko dan juga peluang dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia, okey, saya percaya setiap orang mempunyai clock dia orang masing-masing, masa dia orang masing-masing. Okey, ada orang satu hari je dia dah boleh faham dan boleh buat duit. Ada orang seminggu, ada orang sebulan, ada orang setahun, ada orang 10 tahun baru dia faham. Jadi tolong sedar diri sendiri, okey, tepuk bahu diri sendiri, bagi tahu, okey, setiap manusia mempunyai clock dia yang berbeza-beza. Kita tak boleh samakan diri kita dengan orang lain. Dia mempunyai tahap pendidikan ilmu yang berbeza dengan kita. Tahap kerajinan dia yang berbeza. Dia buat analisis 50 analisis saham sehari. Kita mungkin tumpang sahaja analisis dia. Dia lagi cepat berjaya daripada kita, kerajinan dia. Kita tidak. Jadi jangan compare macam mana dia boleh buat duit dengan banyak, kita tidak. Jadi setiap orang mempunyai, okey, setiap orang yang melibatkan diri dengan pelaburan maupun perniagaan memerlukan masa. Don't judge diri sendiri. Jangan hukum diri sendiri. Orang lain boleh buat duit, aku tak boleh buat duit lagi. Semalam pergi masuk, aku rugi lagi. Orang tu dah untung beratus-ratus ribu.
Kita tak tahu orang yang beruntung 100,000 tu pengalaman dia macam mana. Mungkin pernah rugi 1 juta, 2 juta seperti saya dulu. Dan sekarang saya tengah memilih balik saya punya portfolio. Ada orang dah memang untung. Okey, dah rugi dan dia balik pada dia punya jati diri. Okey. Mungkin saya boleh baca sikit komen dekat sini. Okey, tak ada komen apa-apa pun kat situ. Okey. So, setakat ini okey. Sebelum saya pergi ke poin berikutnya, yang kelima. Sentiasa fikir modal besar. Okey, saya nak kongsikan sikit. Ini pun satu penyakit. Okey, orang kita bila dia nak terlibat dalam bursa Malaysia ni, dia sentiasa fikir, aku kena ada 200,000, aku kena ada 1 juta, baru aku nak join. Dia tak letak ilmu. Ini pengalaman saya sendiri Saya pergi ke utara, ke Kedah. Kebetulan masa tu mak saya sakit di hospital besar di negeri Kedah. Okey, saya jumpa seseorang ini, dia ada 1 juta. Senang je saya test dia. Macam mana you membeli sesuatu stock market counter di Bursa Malaysia? Dia kata ini. Okey, ini saja. Kena orang beli, kena orang suggest, buy call lagi. Kan, tak ada pun dia kata kenapa MACD ke. Maksud saya dari segi teknikal tak ada penjelasan yang baik. Dari segi fundamental, adakah company ni buat duit, ada projek ke company ni, quarter report okey ke, annual report okey ke, dividend yang bagi okey ke. Tak ada. Dia kata okey, saya beli sebab buy call, saya rasa benda tu nak beli. Jadi kebetulan lah dia ada duit yang banyak 1 juta. Depan-depan saya mengaku 1 juta. Bila kita tawarkan kelas nak bantu dia lebih kurang dalam 1,000 ke 2,000 ringgit saja, dia tak nak, dia tolak. 6 bulan kemudian 50% je dia rugi. 50%. 1 juta okey, rugi 50%. Berapa tinggal? Orang kaya kan, orang kaya tak bijak lah, 500,000 burn je kat situ. Okay, so poin saya sentiasa fikir modal besar baru nak buat. Manakala ada makcik ni, okay, makcik ni dia mula dengan RM1,000 sahaja. Saya jumpa dia buatkan unit trust. Okay, dia mula dengan RM1,000 sahaja. You all tahu tak apa jadi pada dia? Rugi. Okay, rugi. Jadi kepada RM800. Rugi. Okay, cuma sebabkan dia unit trust, benda tu terjaga, dikawal oleh BNM dan juga Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi RM1,000, okay, dia cuma rugi RM200 je. Okay, dan dia punya modal 800 saja tinggal. Berbanding si kaya yang tadi tu bermula dengan 1 juta, 50%, okay, rugi 5, tinggal lagi RM500,000. Kita ambil jumlah yang sama lah. Tinggal lagi RM500. 50% jatuh. Tetapi bijaknya makcik ni, okay, dia mula dengan modal yang kecil dan dia berusia, dia pergi belajar ilmu teknikal. Bila pergi belajar ilmu asas saham, okey, RM1,000 tu dah pun jadi RM2,000. Dah jadi RM2,000. Okey, bila dia meletakkan ilmu yang nombor satu, walaupun modal dia kecil, bila kita sampaikan sesuatu peluang kepada dia, dia tahu benda tersebut betul. She grabbed that. Walaupun dia perempuan, okey, sudah berusia dan dia menggunakan modal yang kecil sahaja untuk permulaan, dan sekarang bila dia ada ilmu, dia dah ada pengalaman dan juga keyakinan, dia yakin untuk melabur dengan jumlah yang lebih besar dan lebih yakin
pada masa hadapan. Saya follow pada makcik tersebut. Ada orang kampung saya. Kalau dia dengar lah saya punya live ni, okey, puan, tahniah saya ucapkan pada tuan, tahniah saya ucapkan kepada tuan kerana kerana puan berjaya memberi keyakinan kepada diri sendiri, memberi peluang kepada diri sendiri dari segi ilmu, okey, pengalaman, sanggup belajar beberapa tahun untuk faham semua ni, dan akhir sekali dia bergerak sendiri. Okey. So, setakat ini faham ke faham? Kepada mereka yang sedang mendengar sesi live saya ni, mungkin anda boleh tekan butang share. Mana tahu apa yang saya sampaikan pada petang ini dapat memberi manfaat dan juga nilai tambah kepada orang lain. Okey, boleh klik share sekarang ni, klik kat bawah tu je, share. Mudah je, tekan share supaya apa yang saya kongsikan pada petang ini dapat membantu mereka yang sedang mencari solution, terutama sekali dalam bidang pelaburan di Bursa Malaysia. Okey. Mudah saja, saya perlukan bantuan anda. Tekan dekat bawah ni, bawah ni, tekan butang share, okey, dan sharekan sesi live ini di wall masing-masing. Terima kasih kepada mereka yang melakukan ataupun yang menekan butang share tu. Terima kasih saya ucapkan kepada anda. Okey. Okey, mungkin saya boleh sedikit buat penambahan dekat sini kan. Bila pelaburan ini ataupun perniagaan memerlukan masa, bila kita sendiri tak nak memberi peluang kepada diri sendiri untuk belajar semua benda ni kan, tak nak buat analisis, okey, mengharapkan buy call, okey, dan bila dan penat nak buat kajian saham 50 hari, 50 chart satu hari kan. Itu sebab orang-orang yang mempunyai kriteria ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk terlibat, okey, dengan skamer. Sebab dia tak nak buat kajian, okey, nakkan buy call saja, apa lagi, tak nak buat analisis, okey, mengharapkan buy call, penat nak buat analisis chart 50 hari. Dan orang-orang ini yang penat-penat ni, mengelak ilmu yang betul ni, terpaksa keluarkan 2-3 ribu ringgit untuk dapatkan ilmu tak nak. Orang-orang inilah yang banyak terlibat dengan skamer. Sebab objektif mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan yang cepat pada sesuatu tempoh masa. Mudah je lah. Okay? Kalau ASB bagi dividen 5% ataupun 6% setahun, okay, kalau katakanlah kita ada 100,000, maknanya 6,000 saja kita dapatkan 6%. 100,000 modal. Bagaimana pihak yang menawarkan pelaburan dengan meletakkan modal cuma RM300 dan dia boleh gain sehingga RM30,000 dalam masa 3 minggu, 4 minggu, you all fikirlah. ASB sendiri pun perlukan setahun untuk bagi 5 ke 6%. Itu kau boleh dapat 6% setahun. Ini kurang daripada sebulan. ASB yang besar tu pun, okay, tabung haji yang besar tu pun hanya mampu bagi 6% setahun. Macam mana orang tu yang anda tak kenal tu, tak pernah pun tengok, anda sendiri pun tak pernah tengok dia punya portfolio perniagaan, boleh letak duit semudah itu saja. So, salah satu cara untuk kita mengelakkan diri kita daripada kena scammer, itulah cara saya. Jadi pentingnya tajuk utama kita pada hari ini, mindset. Okay, kena ada ilmu, kena ada sistem, kena ada coach. Kalau ada dalam kalangan anda yang menafikan bahawa saya boleh je belajar tanpa ada sistem ataupun coach, boleh, saya pun pernah buat juga. Okay, perlu masakan setahun, bukan 2 tahun je lah semua benda ni. Okay, banyak langgar dinding. Okay, kemudian asyik fikir untung sahaja, menyalahkan orang lain. Okay, tak nak buat analisis, tak nak muhasabah diri. Apa sebenarnya yang berlaku pada diri aku ni bila aku rugi? Orang lain boleh untung, masuk kelas sama-sama ni kan. Okay, pelaburan atau perniagaan memerlukan masa. Sentiasa fikir modal besar. Okay. Kemudian peluang. Okay. Nombor 2, tajuk kedua, peluang. Okey. Kenapa saya cakap peluang? Bila kita dah ada ilmu pengetahuan, mindset yang betul,
kita tahu bahawa jika kita melibatkan diri perniagaan ini adalah betul kerana menepati syarat muamalat. Syarat muamalat ialah pembeli penjual barang untung rugi akad. Jika pelaburan ataupun perniagaan ini fix dengan kelima-lima syarat muamalat ni, jadi bermakna kita di tempat yang betul. Okey, bila di tempat yang betul, bila saya menyampaikan sesuatu peluang kepada student-student kita PSM 2.0, terutama sekali Tuan Vicky Mirano, saya ada buat perbincangan 2 hala dengan dia. Kajian saham ini, kaunter ini perlu di monitor rapat, dan dia monitor rapat kaunter tersebut, dan saya untung 10%. Bila kita dah ada ilmu, bila saya kata, tuan, tolong kaji kaunter ni dengan rapat, buat trading plan, follow rapat-rapat, tengok di mana permulaan awal uptrend, ambil peluang, buat trading plan, masuk. Jadi bila kita ada ilmu, orang tersebut memang ada pengetahuan, dia ambil peluang ke tak? Sama juga dengan scammer. Dia tahu you all ada masalah, you all ada sejumlah wang, you all terdesak, ini peluang. Cuma peluang dia win dekat dia lah, tak win dekat you. Kita pula ada ilmu, orang cuba nak caras kita tahu macam mana nak mengelak dan mengambil peluang yang lebih baik terhadap sesuatu kekurangan ataupun musibah dekat sini. Jadi bila saya sampaikan ini adalah peluang, sekurang-kurangnya anda akan membuat pertimbangan untuk membuat kajian ataupun tidak. It was happen to our student kita, Tuan Vicky Mirano. Cuma dia agak sibuk, dia kena mengajar, dia ada satu program bersempena Ramadan ni, dan dia mungkin ketua dekat situ lah. Jadi menyebabkan dia sibuk untuk mengambil peluang. Ini pun pengurusan masa. Bagaimana kita nak menguruskan pembelian ataupun penjualan sesuatu kaunter, dengan CDS account. Kita boleh set up benda ni secara automatically. Jadi kepada mereka yang dah join PSM 2.0, sesi bi-weekly setiap Jumaat, 2 minggu sekali, maksudnya 1 bulan 2 kali. Sesi bi-weekly sangat penting. Tuan Yusri akan memberi penerangan kepada anda untuk penggunaan CDS account M+. Jadi tidak ada isu lagi kepada anda yang sibuk, yang sedang bekerja. Semua tu sistem akan uruskan. Cuma anda sahaja yang perlu bagi peluang kepada diri anda untuk belajar ataupun tidak. Peluang. Bila kita cerita dengan stock market, anda tahu peluang terbagi kepada banyak. Kat luar sana. Antaranya stock market. Ini apa yang kita buat. Kemudian lepas stock market, kita ada unit trust. Kemudian kita ada muamalat. Bagaimana? Muamalat tadi saya dah terangkan secara langsung, secara ringkas, di mana peluang ini perlulah di leading by muamalat. Muamalat ada 5. 1, barang. 2, pembeli. 3, penjual. 4, untung rugi. 5, akad. Antara kelima-lima syarat ni, ada siapa nak tanya ke? Semua faham ke? Kalau semua faham, kenapa PPIM keluarkan satu jumlah bahawa bangsa kita yang paling banyak terlibat dengan scammer? Ini saya yang saya lakukan untuk mempertimbang sesuatu saya melibatkan diri sebelum saya melibatkan diri dalam sesuatu perniagaan. Dan stock market juga kita ada SAC, iaitu Syariah Advisory Council. Kita ada AC, Suruhanjaya Security Measure, kita ada PNM. Peluang. Tapi kenapa masih lagi memilih skema? Itu yang saya tertanya-tanya beberapa minggu ni. Apa sebenarnya yang you all nak sebenarnya?
Okay, kita dah ada sesi live ni yang kali ke berapa ni? Sekejap, Najihah. Kali ke berapa ya? 18? 15. Kita dah buat sesi live 15 kali. Tetapi kenapa? Kenapa masih lagi memilih skema? Dah banyak dah saya bagi perkongsian dekat sini. Sepatutnya peluang tersebut grab. Okay, kalau ada membuat pertikaian dekat sini, kami kena bayar ke untuk hanya bercakap menggunakan LU saja? Kena fahamlah kita sebagai pengguna, kita nak membeli sesuatu tu, produk kami adalah perkhidmatan. Perkhidmatan dari segi bentuk ilmu. Dia bukannya macam botol air. Okay, you bayar 1,000, you dapat botol air. Tak, dengan kami you dapat ilmu. Okay, ilmu tu bentuknya kena ditulis, kena baca dan kena faham. Jangan mempertikaikan ataupun memperlekehkan bayar sejumlah wang untuk kelas Tuan Nizam Malik. Kami dapat apa? Kami dapat Elio ke? Itulah bangsa kita. Bila saya nampak dekat sini, bila kita membuat judgement, itulah yang saya keluar. Bila pakar-pakar motivasi dekat sana, pakar motivasi itu adalah produk dia. Kita kalau kita tak nak, kita diam saja. Okay, kita tak underestimate orang. Sebab produk kita adalah ilmu yang keluar dari segi bentuk Elio ni, yang you all selalu judge. Okay, faham ke faham sekarang ni? Okay, peluang tu banyak. Okay, cuma kita fokus kepada stock market dan unit trust. Janganlah pula tiba-tiba Bitcoin pula, kripto dekat sini. Boleh. Tetapi bagi kami fokuskan kepada stock market sahaja. Unit trust pun tak. Unit trust tu saya memang ada lesen unit trust. Okay, tapi kita fokus kepada stock market dekat sini. Dalam stock market, okay, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia, okay, Syariah Advisory Council, Majlis Penasihat Syariah, dan kita ada muamalat untuk memastikan apa yang kita buat ni betul. Tetapi kenapa? PPIM mengeluarkan bangsa Melayu lah yang paling banyak terlibat dekat dalam skema, kan? Menjadi tanda-tanya yang sangat besar. Okey, kita hampir sejam berlangsung. Saya cuba Saya cuba tamatkan seawal mungkin pada pukul 4 kan hari ni. Sebelum itu, mungkin ada apa-apa persoalan yang anda nak tanya dekat sini. Mungkin boleh tanya terus dengan saya. Ada? Saya faham tau. Untuk minggu lepas saya tanya ada soalan tak? Tak ada. Tapi bila saya dah habis live, punya banyak soalan-soalan. Saya tak tahu kenapa. Tak boleh keluar ke? Serta lepas pandang ke? Kalau tengok dekat sini tak ada soalan. Tapi bila saya saya punya live, dalam sejam kemudian saya pergi tengok balik, banyak sangat soalan. Okay, ada tak soalan? Faham ke? Faham? Boleh komen dulu, saya nak tengok respon anda. Tolong explain tentang bursa saham Malaysia. Okey, besar tu, bursa saham Malaysia ni cuba kecilkan lagi. Okey, saham saham Malaysia tu saya terangkan. Bursa saham Malaysia ni ada satu platform, okey, di mana banyak company yang nak buat list, okey, senaraikan dekat sana. Tujuan mereka senaraikan ni adalah contoh saya ada satu syarikat, okey, nama syarikat saya adalah ADC. Saya pergi listkan saya punya syarikat di Bursa Malaysia semata-mata saya dapatkan sejumlah wang untuk mengembangkan saya punya company, ataupun saya nak bayar hutang saya punya company. Jadi bila saya senaraikan syarikat saya di Bursa Malaysia, saya kena publikkan saya punya IPO, iaitu Initial Public Offering. Saya kena tawarkan sejumlah share kepada orang awam. Jumlah share itulah yang kita akan beli buy and sell. Untuk buy and sell kena ada ilmu teknikal, kena ada ilmu fundamental, dan saya panggil benda ni sistem. Dan sistem ni perlu disokong dengan seorang guru yang berpengalaman, iaitu tak lain dan tak bukan Tuan Nizam Malik. Okey, kita dah ada sistem yang proof. Okey, bukan proof tu untung semata-mata ya. Saya faham dekat sini bila orang tanya sistem Tuan Nizam Malik tu proven ke? Proven lah. Okey, ada masa kena cut loss. Ada masa dia memang boleh pergi nak jual, kita jual. Benda tu dah memang proven. Saya sendiri sebagai seorang trainer dan saya memang trade. Okey, kita pergi soalan lain.
Okay. Okay. Syahrina Azura Abdullah, terima kasih tuan buat sesi live ni. Bila sesi seterusnya? Okay, poin Syahrina, setiap hari Rabu pada pukul 3 petang. Kalau student kita, memang saya akan buat reminding dengan menghantarkan WhatsApp Plus, saya akan hantar semuanya. Tetapi kalau bukan student kita, saya akan up benda ni dekat dalam Facebook Tuan Nizam Malik. Syed Muhammad Faizi Aidul, saya okey faham. Okey, Nafiza Ibrahim, terima kasih banyak-banyak Tuan Hakim. Sama-sama. Okey, ada apa-apa lagi soalan tak yang nak tanya? Kelas kami untuk newbie ataupun yang baru saja nak join kita punya kelas asas saham, hanya RM25 sahaja. Sorry. Okey, kelas asas kami RM25 sahaja. Kepada mereka yang dah pernah join NSNO, lepas tu anda akan join kita punya kelas PSM 2.0, ada package kat situ VIP dan juga Pro. Okey, dia adalah rentetan daripada NSNO. Okey, NSNO ni memang basic yang lengkap, tetapi dia perlukan lagi details bantuan bimbingan daripada Tuan Nizam Malik. Okey, jadi kepada mereka yang nak join, nak tahu dahulu apa jenis asas saham ni, anda hanya bayar RM25 sahaja. You all, murah you all. Okey, saya dulu kena bayar RM3,000 untuk kelas yang pertama. Okey, Tuan Nizam Malik hanya bayar RM25 sahaja. Please ya, please, yang dekat atas ni point saya mindset ni, ilmu ni, sistem ni, okey, dengan coaching anda hanya perlu bayar RM25. Mungkin ada anda yang dekat sini nak kata kan, alah lepas ni kena bayar lagi. You all, kita buat bisnes you all. Kita tak buat kebajikan. Ada jumlah yang perlu anda bayar. Okey, kalau orang yang pernah dengar sekarang, yang tengah dengar sekarang ni, kalau you all boleh rugi RM90,000, okey, buat loan lagi, kan? Kenapa tidak bayar RM25 untuk kelas yang memang sangat, bagi saya sangat-sangat bermanfaat. Okey, kepada mereka yang dah join dalam ni kan, tolong bagi komen. Okey, okey ke tak okey kelas NSNO ni? Okey. Okey, tajuk analisis. Bila kita dah ada ilmu, kita dah masuk kelas, kita dah join kelas, kan? Yang untung, alhamdulillah, mungkin dia ada pengalaman. Okey, yang rugi dah masih lagi rugi. Kenapa aku join kelas saham ni rugi? Aku join kelas sana pun rugi. Aku masuk yang ketiga ni pun rugi. Lepas tu putus asa, kan? Kejap. Dia sebab apa tau? Formula dia adalah formula HOPE. H-O-P-E. Okey, HOPE ni, H ni, okey, merujuk kepada homework. Dah ada ilmu, kenalah buat ulang kaji. Bila buat ulang kaji, baru rasa perit, baru rasa susah. Oh macam ni nak buat saham, dan tak faham ni. Banyak sangat nak buat analisis. Tapi bagi duit dekat pihak ketiga tanpa anda tahu siapa pihak ketiga tu boleh pula. Kan itu pentingnya homework, baru kita tahu. Susahnya, peritnya nak buat analisis saham ni. Tak faham-faham, mana satu nak tengok ni, indikator banyak ni, baru 3. Kan? Jadi homework ni, saya buat homework untuk kali pertama saya sebagai seorang newbie. Saya buat 50 chart satu hari. Okay, fundamental bukan teknikal. Muntah tuan-tuan dengan puan-puan. Tapi hari ni pandang sekali je, saya tahu dah. Ini memang boleh beli. Saya ada counter saya, counter yang umpama macam ASB. Korang buat ASB, dekat ASB kan, saya ada counter ASB yang bagi dividen 3 kali setahun. Lagi tinggi daripada ASB. Okay, macam mana saya buat? Homework, perbincangan. Okay, faham tak dekat sini?
Bila anda dah ada ilmu, anda kena praktis ilmu tersebut, bukan tunggu buy call. Dia bukan bonus bila anda join kelas saham. Okay? Bukan bonus kepada anda untuk tanya, tuan-tuan pernah beli Tak. Kita mendidik anda sebagai seorang trader. Okay? Kemudian opportunity. Bila kita dah buat homework, daripada 50 counter tu, bukanlah 50 kita boleh beli. Kurangkanlah range tu. Okay? 1 hingga 5 sahaja stok yang anda rasa berpotensi untuk membeli. Jadi dekat situ tadi, bila buat homework, anda akan nampak peluang. Dah ada counter, saya cuma ada 2 counter je yang saya tengah follow. Daripada 14 counter yang saya tengah monitor sekarang ni, 2 yang saya tengah beli dan saya tengah follow. Jadi, kita buat apa dekat tu? Kita buat trading. Saya ikut formula ni. Saya buat homework banyak-banyak, saya akan pilih 5 sahaja counter yang saya nak daripada 14. Okay, daripada 14 counter yang saya dah scan. Okay, dan saya buat trading plan. Saya ada 2 counter yang saya tengah beli sekarang ni. Okay, kemudian execute. Pelaksanaan. Dah ada ilmu, dah buat homework, dah tahu trading plan, technical analysis, fundamental analysis, apa nak kena buat? Okay, laksanakan semuanya apa yang kita dah belajar. Kalaulah counter tu berada di permulaan awal uptrend, MACD berada di bawah, bersilang, pergi pula dekat golden cross, super buy signal, okay, berlaku di luar Bollinger Band, jual, tunggu pula first correction, masuk balik, kemudian pergi balik keluar Bollinger Band, jual balik, kemudian tunggu balik MACD dekat bawah. Faham tak sistem tersebut membantu kita membuat keputusan? Okay, saya nak baca komen tadi, ada komen saya tengok kat tadi. Okay, okey sangat-sangat dan berbaloi, tak rugi join kelas Tuan Nizam Malik. Okey, sebelum kita tutup sesi kita pada petang ini, siapakah dalam kalangan anda yang sedang menonton sesi live bersama dengan saya, anda adalah newbie? Boleh komen dekat bawah ni, newbie. Saya tengok berapa orang newbie yang sedang menonton kita punya sesi live pada petang ini. Boleh komen. Tolong jangan malu-malu. Tadi kita ada seorang klien, saya akan contact tuan tersebut nanti. Okay. Siapakah newbie dekat sini? Saya perlukan feedback daripada anda. Adakah anda ni memang orang yang kilat? Newbie. Okay, Nafiza Ibrahim. Okay, Nafiza Ibrahim, adakah puan sanggup mengeluarkan RM25 untuk join kita punya NSMO pada hari Sabtu ni? Kejap, saya tengah nak confirmkan. Alright, kelas NSMO. Saya sasul. Okay, memang ditujukan khas kepada mereka yang newbie. Okay, hanya RM25 sahaja. Tak kisah anda berada di mana, okay, di KL ke, di Sabah Sarawak ke, as long as anda boleh connect dengan internet, kita akan membuat kelas NSMO pada hari Sabtu ini secara online. Dah join pun. Okay, alright. Dah join pun, Puan Nafizah. Dah join pun tu, dah join PSM 2.0, package VIP ke, package Pro? Okay, Sanusi Muda, newbie. Newbie ni newbie yang dah join NSMO ke belum? Cik Sanusi. Puan Nafizah, tolong buat declaration boleh? Bantu saya. Puan dah join ke mana-mana PSN 2.0, package VIP. Alright, package VIP. Puan Nafizah dah buat personal coaching ke belum? Puan Nafizah dah buat personal coaching ke belum? Saya minum sekejap ya. Okey, Puan Nafizah. Okey, Puan Nafizah, saya akan keep in track. Puan Nafizah pernah ke dah hantar kajian saham? Saya tulis nama puan kat sini pasal nak keep track kajian saham. Nafizah Ibrahim.
Cik Sanusi tadi tu, Cik Sanusi dah pernah join ke? Saya baru attend train the trader Sabtu lalu. Ya Allah, Alhamdulillah. Sepatutnya Puan Hafiza akan lebih faham lagi dengan kita punya program train the trader tu. Dan saya nak tunggu Puan punya kajian saham. Saya nak tengok kajian saham sekarang ni. Sabtu lalu. Okey, Alhamdulillah. Saya baca tadi Cik Sanusi. Cik Sanusi. Saya newbie. Newbie nak join NSMO ke belum? Okey. Okey. Okey, siapa yang newbie sekarang ni? Siapa yang newbie bersama dengan saya? Okey. Tulis newbie supaya saya senang untuk ni kajian saham akan dibuat asam. Sebab itu saya rasa macam pelik. Saya tak pernah nampak nama puan dekat sini. Okey. Okey, kita punya newbie, kelas newbie kelas newbie, sorry. Sekejap, saya bawa ni merah lah senang, cantik sikit. Newbie Saham Mastery Online. Okey, ataupun lebih dikenali dengan NSMO. Okey, hanya RM25 sahaja dan kelas ini akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Sabtu berapa bulan? 9 Sekejap Okey, 9 Mac. Okey, 2024. Kepada mereka yang berminat sekarang, boleh komen nak sekarang. Okey, kepada mereka kat sini, Ken. Sanusi muda, tahun lepas saya dah join. Newbie. Okey, Cik Sanusi, kalau tahun lepas dah join NSMO, apakah halangan tuan untuk join package VIP atau Pro? Okey, apakah yang menghalang tuan untuk saya bantu lebih lagi? Boleh komen dekat sini sebab saya nak tahu apa masalah korang sebenarnya. Subi Mursyid Suhaimi newbie, Khairul Emran newbie. Okey, kepada mereka newbie yang belum join kita punya sesi NSMO, kita akan buat kelas ini pada hari Sabtu. Okey, serendah RM25 sahaja. Okey. Boleh komen nak siapa yang nak join kita punya kelas pada hari Sabtu serendah RM25, di mana kelas ini fokus dan khusus kepada mereka newbie sahaja. Boleh komen nak. Kepada mereka yang dah pun join kelas kita NSMO tahun lepas ataupun bila-bila, okey, dan tidak ada tindakan lanjut, saya perlukan anda punya komen. Okey, jangan malu kat sini sebab kita sikit je hari ni yang tengah view ni. Okey, maklumkan pada saya apa masalah tuan-tuan dan juga puan-puan. Kenapa tidak mengambil tindakan lanjut? Subi Mursyid Suhaimi, pukul berapa ya? Okey, sekejap. Saya kena tanya. Allahu Akbar. Saya lupa. Saya tak merompak. Okey, sorry. Saya kena dapatkan confirmation. Okey, kelas akan bermula 8.30 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Okey, hanya RM25 sahaja. Okey, saya dah go through kelas Tuan Nizam Malik ini banyak kali dengan kelas yang saya dah pernah pergi sebelum ini. Kelas asas semahal. Okey, kelas yang hanya RM25 ini sudah mencakupi ilmu asas. Pukul berapa ya? Pukul berapa? Pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 petang. Hari Sabtu ini 9 Mac, serendah RM25 sahaja. Encik Subi, okey, boleh komen nak sekarang ni supaya kita punya admin boleh keep in track untuk sesi registration. Sanusi muda, nanti saya nak join lagi tuan pada Sabtu ni. Sila Cik Sanusi. Okey, kepada mereka yang nak join, sama ada dah pernah join ataupun nak join sekali lagi untuk refreshing, okey, komen nak supaya admin kita mudah untuk menghubungi tuan-tuan dan juga puan-puan. Okey, komen nak siapa yang nak join NSMO Sabtu ini pada 9 Mac 2024 pukul 8.30 pagi hingga 1 petang. Boleh komen nak di bawah dan pihak admin akan kontak anda secepat mungkin untuk dapatkan beberapa information bagi tujuan sesi registration. Okey, Sanusi muda. Alright, Subi Mursyid Suhaimi,
Nak ke? Kalau nak, RM25 sangat-sangat murah dan ilmu yang kita cover sangat bermanfaat, fix to our basic. Okay? Hanya seorang je yang nak. Mana yang lain? Kepada newbie-newbie yang lain tu, kepada anda yang belum komen nak, saya nak tahu apa masalah anda. Yang nak pergi kelas tetapi tak nak komen nak lagi ni, boleh share dengan kami apa masalah anda. Dari segi keuangan ke, ataupun apa masa ke, apa sebenarnya, boleh komen sekarang ni. Nak. Okay, Subi, Mursyid, Suhaimi nak. Okay, ada 2 orang yang dah nak dekat sini kan. Okay, siapa lagi yang nak join pada Sabtu ni, saya akan contact. Ada 3 orang tadi yang di atas yang menggunakan tulisan Jawi, saya akan contact. Tuan tadi mungkin berusia sikit, nanti saya akan contact dia. Okay, kepada mereka yang dah join program NSMO pada tahun lepas ataupun beberapa minggu yang lepas dan masih tak ada tindakan lagi sama ada nak join kita punya package PSM 2.0, okay, boleh komen dekat sini kenapa, apa masalah anda, supaya saya tahu apa sebenarnya masalah anda. Sanusi, saya nak tambah lagi ilmu. Boleh tuan, insyaAllah. Okay, boleh. Pada yang lain, kepada mereka newbie dekat luar sana, kalau rasa nak hantam saya sekarang ni, nak ada perdebatan, adakah apa yang kami buat ni proven tak proven, saya boleh katakan proven. Okay, time rugi pun ada, time untung pun ada, macam mana nak buat. Jadi kita tak menjanjikan keuntungan semata-mata, sebab syarat muamalat tadi pun dah menjelaskan sesuatu perniagaan itu mesti ada apa, untung dan rugi. Jadi kami tidak menjanjikan bulan dan bintang, kita menjanjikan kajian saham. Okey, bila anda dah melalui beberapa tahun ataupun beberapa sela masa, okey, dengan kajian saham, dengan anda punya analisis, percayalah you can make money just macam ni. Bila peluang tu datang macam ni. Okey, saya tak perlu pun nak membuat kajian mencari banyak kaunter hari-hari. Saya ada 14 kaunter yang saya tengah kaji. 2 kaunter memang fall in love. Bila saya membeli, okey, bila dia kata suruh membeli, saya tunjuk macam ni, iaitu MACD dekat bawah, kata membeli, saya membeli. Dan bila dia kata menjual, saya akan menjual. Semua ini adalah sistem, perlu coach dan perlukan pengalaman bagi diri sendiri, masa untuk faham semua ni. Saya memerlukan lebih kurang 5 tahun untuk memaham. 4 ke 5 tahun macam itulah. And the rest, okay, kalau tak ada PKP hari tu, tak ada pandemik, saya rasa saya boleh jadi jutawan kot, insyaAllah kan. Tapi Allah tu kata tidak. Turun dulu, cari dulu, selam dulu kesilapan-kesilapan yang patut saya lalui hasil daripada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okey, ada siapa lagi yang nak untuk join NSMO pada hari Sabtu ini, 9 hari bulan 3 ataupun 9 Mac 2024, kelas bermula 8.30 hingga pukul 1 petang secara online melalui Zoom, dan kelas ini hanyalah serendah RM25 sahaja. Kepada mereka yang baru saja join sesi live pada petang ini, anda boleh tengok sesi ulangan di FB page Tuan Nizam Malik. Okey, anda boleh tengok balik sesi ulangan. Okey, ada siapa yang nak join lagi pada hari Sabtu ini? Okey, boleh komen nak, supaya senang pada pihak admin untuk kontak anda. Alright. Saya tidak menerima apa-apa pun lagi respon daripada tuan-tuan dan juga puan-puan. Saya kira itu sahaja sesi perkongsian saya pada minggu ini, iaitu mengenai mindset, apa lagi? Peluang. Okey, mindset. Mindset. Okey. Kemudian kita ada nombor 2, bila kita dah ada mindset yang betul, kita kena merebut peluang. Okey. Dan last sekali kita membuat analisis. Analisisnya ada HOPE, homework, opportunity, P, training plan and execute. Okey, saya rasa saya kena share satu lagi. Bila kita nak mengelak diri kita daripada kena scam ni, ada satu formula yang dikongsi oleh pelajar sebelum ini, iaitu formula yang dikongsikan adalah tipu. Okay, pegang je pada konsep ni, tipu ni. T ni merujuk kepada tidak akan rugi. K
kalau sesuatu pelaburan tu menjanjikan anda untung sahaja, tak ada rugi, dah leave it. Okay, saya tengah belajar dan insyaAllah akan hantar kerjasama kepada tuan nanti. Ya, Encik Nafizah, hantar sahaja. Saya tahu puan masih lagi baru, newbie, ada yang blur, mungkin ada yang tak faham. Okay, sentiasa buat kajian saham. Sentiasa buat kajian saham. Once puan dah jumpa puan punya turning point, okay, bila saya tak tahu, bila sampai turning point puan akan nampak peluang saja. Puan akan senyum je. Saya masuk kelas yang kedua tu, okay, saya masuk kelas tu, coach yang ajar saya tu, dia kata, Hakim, dia kata, awak senyum je kan kelas saya kan? Sebab awak dah nampak awak nampak ni kan? Ya, saya kata, mengaku depan dia, saya nampak ni, saya nampak duit, saya nampak peluang. Cuma beberapa tahun saya belajar dengan dia, kemudian berlakunya PKP. Masa tu faham-faham lah ya, mana-mana trader yang kerugian kat situ faham lah kan. Tapi saya masih lagi bertahan dekat dunia ini, dunia pelaburan saham ini. Okey. Kemudian I, indah dari rupa. P, peluang. U, untung besar. Okay, kalau tawaran pelaburan tersebut melalui benda-benda macam ni, okay, tidak akan rugi, indah dari rupa, peluang hanya sekali, untung besar, tinggalkanlah. Okay, saya Hakim daripada tim Saham Masfi. Okay, saya merayu kepada tuan-tuan dan juga perempuan yang sedang mendengar sesi live saya pada petang ini. Okay, lebih baik anda spend duit bersama dengan kami. Saya sebagai trainer, Tuan Nizam Ali juga sebagai trainer dalam masa yang sama, sudi membantu anda untuk anda menjadi seorang pelabur penganalisis. Okay, di mana anda sendiri yang mengawal anda punya pelaburan. Okay, dan satu ketika nanti bila anda dah cemerlang, dah faham, memahami dengan semua apa sahaja yang anda buat kajian saham dengan ilmu yang kami nak sampaikan ni, okay, anda akan jadi seorang pelabur yang boleh make it money. Mungkin anda ada pertikaikan dekat sini, kami mengenakan bayaran. Terus terang, kami membuat perniagaan. Sudah pasti kami ada, okay, charge di belakang perniagaan ataupun tawaran yang kami tawarkan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan. Okay, daripada duit yang anda rugi beratus-ratus ribu dekat luar sana tu kena scam, baik, datang ke kami bantu. Saya Tuan Hakim akan membantu anda, membimbing anda, okay, dalam membuat kajian asas saham sehingga anda faham. Cuma bagi masa pada diri sendiri untuk memahami semua benda ni. Okay, ya, package kita hanya 6 bulan sahaja. Okay, dalam tempoh 6 bulan ni mungkin anda tak faham lagi, renew dan buat kajian analisis saham lagi. Okay, saya mungkin boleh baca lagi komen kat bawah ni. Banyak orang komen dari hujung ni kan. Okay, saya pun masih proses ulang kaji 5 modul. Buat Cik Muhammad Zahidi, Tuan Muhammad Zahidi, buat sehingga rasa nak muntah. Buat sehingga anda rasa, okay, inilah aku dah jumpa turning point. MACD kata apa, Bollinger Band kata apa, moving average kata apa, buy signal macam mana, permulaan awal trend macam mana, first correction macam mana. Buat sampai anda sendiri rasa, dah, aku tak perlu dah benda ni, aku dah faham semua benda ni. Buat analisis saham, hantar pada saya. Okay, Nafizah Ibrahim, untung besar yang tidak masuk akal. Ya, saya faham. Tapi kenapa orang kat luar sana tu yang tengah tak ada duit, pergi buat loan, pergi pinjam duit kawan, pergi labur dekat dalam pelaburan yang memang scammer, tanpa dia jumpa orang tersebut, pindah duit macam tu saja, dan komunikasi tu berlaku dalam Telegram. Itu saya pelik. Kita cuma RM25 sahaja, RM25 sahaja yang kita kenakan. Okey, untuk besar kita masuk akal. Terima kasih Tuan. Ya, sama-sama. Okey, Muhammad Din ni student kita. InsyaAllah teruskan lagi kajian yang student kita yang sedang menonton sesi live pada petang ini. Okey, yang masih baru join kita punya kelas, buat kajian saham, tonton 5 modul tu. Okey, kita ada 6 bulan untuk kita berada dalam PSM 2.0. Buat perbincangan, macam mana kita buat perbincangan di TTT. Okey, pilih satu kaunter, kita bincang dekat mana MACD, dekat mana permulaan awal uptrend. Kita ada group kan. Okey.
Sebelum saya mengakhiri saya punya sesi live pada petang ini, kepada student-student kita PSN 2.0, baik package VIP ataupun Pro, okey, manfaatkan ilmu yang ada, sistem yang ada dalam kita punya group PSN 2.0, group Facebook kita. Layari ke-5 video yang kita provide. Attend voice chat class untuk package VIP. Join GSM class dengan Tuan Nizam Malik setiap sekali sebulan. Kita ada 6 kali, 6 bulan maksudnya kita ada 6 kali GSM. Okay, attend saya punya pit stop. Okay, bi-weekly voice chat GSM. Buat analisis, hantar analisis 1 hari maksimum 2. Buat sampai anda faham. Okay, itu saja rasa, tak perlu jadi pandai dalam kita nak jadi trader. Kita tak perlu pandai, kita hanya perlu rajin sahaja. Okey, Atikah Muniza, Assalamualaikum Tuan Hakim, terima kasih bantu saya cara yang betul untuk buat cut loss masa TTT tempoh hari. Saya follow semua video Tuan Hakim untuk tambah ilmu. Sangat mantap ilmu yang disampaikan, membantu saya lebih yakin. Thank you very much. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih kepada Puan Atikah Muniza. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya ilmu yang saya kongsikan ini memberi nilai tambah kepada Puan. Dan juga statement Puan ni ada satu validation. Okey, satu validation ni apa yang kita buat, apa yang saya sampaikan, okey, dapat membantu kita punya student-student PSM 2.0. Okey, kita hampir 1 jam setengah bersiaran kali ni kan. Cuma view kita sikit mungkin sebabkan oleh masalah Facebook. Nak login ke tak login ke pun saya tak pasti apa masalah yang berlaku. Okey, nasihat saya tadi tu, okey, grab, jadi seorang pelabur yang berilmu, berusaha dan akhir sekali berjaya. Saya kira itu saja program saya pada minggu ini. Jumpa lagi anda semua pada minggu hadapan, pada hari yang sama, waktu yang sama, tajuk yang berbeza, dan saya nak lebih mesra lagi kali ini. Okey? Kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live, boleh tonton ulangan sesi live ini di FB page Tuan Nizam Malik. Okey, jaga diri. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadilah seorang pelabur yang berilmu, berusaha dan last sekali berjaya. Bye bye, take care. Assalamualaikum.